udhr. InsyaAllah kita lanjut pada pengajian kitab Aqidatun Najin muka 211 tengah-tengah. Kemudian menyata oleh musannif. Nampak nah? Kemudian menyata oleh musannif, maknanya pengarang kitab. Tuan Minal, pengarang kitab ni Tuan Minal, ya. Itu musannif. Menyata oleh musannif akan berfaedah jatuh a'rad basyariyah. Maknanya Rasulullah bersifat seperti sifat manusia. Harus bagi Rasul-Rasul, yakni bersifat dengan sifat manusia. Kerana dia adalah manusia yang dilantik oleh Allah menjadi Rasul, maka dibawalah akan secara budaya hidupnya, secara hidup manusia. Al-Quran menjelaskan, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan aku ni adalah manusia basyar, basyariyah macam kamu. Itu artinya diperpanjangkan masalah a'rad basyariyah ini dalam pencerahan kepada kita untuk dipahami. Maka setengah daripada yang demikian itu membesarkan pahala mereka itu dengan sebab sabar atas umpama sakit mereka itu. Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni sakit macam kita juga lah, di penyakit sakit, tapi mereka punya penyakit-penyakit mereka itu tidaklah seperti umum pada manusia, ya. Penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit berjangkit, ya. Penyakit-penyakit yang membawa kepada kecederaan tubuh badan itu tidak ada kepada mereka, ya. Tidak berlaku, ya. Macam penyakit sopak tak ada lah lepas ni, ya. Sopak, panau, ya, kayak ini tak berlaku oleh Rasul ni. Walaupun dia macam kita, kerana dipelihara oleh Allah, ya. Sakit-sakit, tapi sakit yang mana tidak membawa kepada mudarat yang besar. Penyakit berjangkit, COVID ni tak kenal lah lepas ni. Tak ada lah, Rasul ni pelihara penyakit itu. Dia pembiasa demam, demam biasalah tu, ya. Cirit-cirit birit apa tak ada lah. Diarrhea tak ada lepas ni, ya. Duk bolang bilik air tak ada. Itu tak pelihara lepas ni, supaya tidak jatuh martabat mereka sebagai seorang Rasul. Jadi kelebihan yang atas tadi ini, mereka ini manusia bashar, al-bashar laisa kal bashar, bukan manusia biasa. Itu kelebihan manusia tapi bukan manusia biasa, ya. Sebab banyak perkara yang tertentu yang terhad kepada mereka, macam tu dikatakan tadi. Maka sakit, tapi sakit-sakit di ni kalau demam, dia punya panas, ya, 5 kali ganda panas umat, ya. Kalau umat dia kata tadi ini, kalau sekali ganda demam, naik sampai 50, 60 degree tingginya, depan nanti mari kepada 300 degree tinggi. Demam dia berat. Itu di antaranya lah, ya. Kalau sakit-sakit tu sakit berat semualah. Itu di antara yang berlaku kepada Rasul-Rasul. Baik. Semata-mata untuk membesarkan pahala mereka. Kita manusia ni sakit, kita umat biasa ni sakit kerana 3 sebab. Kita sakit ni bukan hikmah dia, ya. Hikmah. Bila kita berlakunya ditimpanya penyakit ataupun sakit kepada kita ini atas 3 hikmah. Yang pertama kerana dosa. Allah nak cuci dosa. Dia bagi kita sakit. Ya, itu yang pertama lah. Nak bersih dosa kita. Yang kedua, kalau bukan sakit, bukan kerana dosa, Allah nak angkat darjat kita. Darjat kita. Nak angkat, ya. Darjat kita menjadi hamba daripada mungkin seorang hamba yang mukmin akan naik menjadi seorang hamba yang muttaqin. Ya, mungkin dia pernah muttaqin, naik lagi kepada tangga muqarrabin, ya. Itu antaranya lah, ya. Itu sebab jadi berlaku sakit hikmah. Yang ketiga, untuk menghukum kita. Kerana kita melakukan apa-apa kemungkaran, Allah nak bagi kita sedar, ya, untuk menyedarkan kita bahawa kita telah melakukan kesalahan, maka dia timpakan sakit kepada kita. Jadi 3 hikmah. Ya, yang pertama kerana cuci dosa. Dosanya, bila ada dosa tu dia akan sakit. Ya, boleh tengok dalam kitab Bahrul Mazi, tak silap dia juzuk ke-14. Ya, menyebut di mana seorang tabi'in. Seorang tabi'in umur dia 160 tahun. Hidup 160 tahun, tak pernah sakit. Tak pernah sakit, ya. Jadi orang tanya, katanya macam mana? Tuan tak sakit?
Dia kata, aku dengar daripada hadis Nabi, aku terima daripada hadis Nabi mengatakan, ya, bahwasanya orang yang sihat tadi, orang yang tidak ada penyakit ni artinya tidak ada dosa. Dia tak katalah dia. Aku dengar Nabi kata. Nah, orang yang sihat ni tak sakit ni maknanya tidak ada dosa. Dosa tu sebagai untuk kafarah dia punya sakit tu sebagai kafarah kepada dosa-dosa dia. Itu ada disebutlah. Yang pertama. Yang kedua, kerana Allah untuk nak tambah, nak ngangkat darjat seseorang hambanya, ya, kepada darjat yang lebih tinggi, maka dia dijadikan dia sakit supaya dia kuat sabar. Bila sabar menerima ujian Allah itu, maka Allah bagi pahala, akan naiklah martabatnya, ya, di satu tingkatan, ataupun akan bertambah kekuatan iman dia, akan bertambah ketakwaan dia kepada Allah. Maka itu disakitkan. Yang ketiga, kerana Allah nak sedarkan dia. Dia banyak buat salah dan dia tak teringat, dia tak mau ingat langsung salah dia tidak mau langsung, ya, melakukan muhasabah, maka Allah jadikan dia sakit supaya dia akan jadi sedar, ya, maka dia akan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah, ya. Jadi kita pun serupalah mengikut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya, seorang ulama wali Allah. Dia kata bila kita sakit, kita kena doa dalam keadaan 3 macam. Ni kita doa. Kalau orang minta, Ustaz, tolong doa Ustaz, saya duk sakit ni, buat ayak jampi sikit. Apa nak buat? Ya Allah, sembuhkan penyakit dia. Betul kan? Tak kena lah. Itu kaedah yang tak kena. Ya Allah, sembuhkan penyakit dia. Tuhan bagi dia sakit tu pasti ada sebab. Kita minta sembuh apa? Maka tu kata Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab dia, saya tak bawa kitab tu, rujukannya kita Arab. Kita doa dia kata minta doa, kita, ya Allah Tuhanku, ya, Engkau uji hamba-Mu dengan sakit. Nampak tak? Justru itu, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Ya, kiranya, nampak tak? Dia seorang hamba yang banyak berdosa kepadamu, maka Engkau kifarahkan dosa dia. Nampak tak? Kau kifarahkan dosa dia, padam dosa dia. Sekiranya seorang hamba yang taat setia kepadamu, yang tidak ada melakukan apa kemungkaran kepadamu, maka mengangkatlah darjatnya dengan ujian-ujian supaya dia kuat bersabar. Ya. Dan yang ketiga, sekiranya dia masih leka dan lalai, ya, dalam kehidupannya melakukan kemungkaran, Engkau sedarkanlah dia, ya Allah, maka sakit yang telah Engkau timpa kepadanya itu merupakan ujian di atasnya. Engkaulah yang menyembuh dan memaafkan serta mengampuni dosa-dosanya. Itu doa dia. Buih ayak tu minum. Kalau orang minta suruh buat ayak, itulah dia punya. Ini yang ditunjuki oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali Allah. Ya, nanti ada kesempatan saya bawa kitab kita baca lagi. Banyak dia punya nasihat, ya, kepada kita. Jadi kalau sakit minta sembuh tahu. Sebab tu Nabi bila pergi ziarah sahabat-sahabatnya, sakit tu Nabi kata apa? La ba'as, tak ada apa-apa. Nabi tak kata, ya Allah sembuhlah orang ni, sembuh ajak. Doa Nabi yang mula-mula sekali Nabi sebut, dia pegang sahabat, dia pegang orang sakit tu sentuh, Nabi kata la ba'as, tak ada apa-apa. Tak ada apa. Nampak tak? Yang tu dah jadi satu penawar. Bila kita tak ada apa-apa tu dia senang. Kan? Macam kita jumpa doktor, ya. Bila kita sakit jumpa doktor, Allah ni tak ada apa, biasa. Doktor kata dulu kita ringan, kita jadi penyakit kita tidak ringan. Doktor buat terkejut, terberak mata, kita lagi naik, lagi sakit. No? Oh, ini bahaya ni, ini cukup pak. Kita pun lagi takut. Itu antara sedikit psikologi ni dengan kaedah yang kita lihat daripada hadis Nabi itu. Itu satu di antara cara untuk meredakan tekanan. Betul Nabi kata, tak ada apa-apa. La bas. Ini kita faham macam tu, ya. Kita pun macam tu lah. Jumpa sahabat kita pegang dan tak ada apa, insyaAllah. Kata yang dulu. Kemudian baru kita sebut tadi, ya. Faham 3 perkara yang saya sebut tadi, hikmah dia, yang mana tak ada Allah timpakan sakit. Jadi rasul-rasul Nabi-Nabi ini makan juga sakit sebagai biasa, tapi penyakit-penyakit yang timpa kepada mereka itu tidaklah berat seperti yang timpa kepada umat. Itu di antara perkara yang kita patut faham baik. Jadi kata musannif lagi, ya,
Dan disebut dalam hadis bermula sabar itu 3. Pertama, sabar atas maksiat dengan menjauh akan dia. Sabar mula kita menjauhi akan maksiat. Nak tinggal benda-benda yang haram yang kita buat, meninggal perkara-perkara yang mungkar yang kita terlibat, ya. Maka kita perlu kekuatan sabar, kena sabar. Nak jauhi perkara yang kita telah buat dan kita nak tinggal. Orang berjudi, nak tinggal judi itu kena sabar. Orang minum arak, ya. Maka nak tinggal, ya. Wajiblah dia kena bersabar untuk menjauhi, ya. Macam tu juga paling-paling tidaknya apa-apa perkara lah, ya. Kalau kita lalai kan, cuai dan mana-mana perkara yang diperintah oleh Allah, amalan-amalan disuruh buat oleh Allah, kita lalai, maka kita perlu menjauhinya dengan penuh-penuh ketabahan dan kita perlu kepada kesabaran. Jadi sabar atas maksiat ini merupakan sabar yang paling rendah. Rendah, bukan tinggi. Sabar menjauhi akan perkara maksiat yang haram itu dia rendah, paling rendah sekali. Ya. Yang kedua, sabar atas taat dengan mengerjakan dia dan jikalau bersangatan sakitnya dan malasnya sekalipun. Yang kedua, sabar kerana ketaatan. Itu nombor 2. Ya. Kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bangun pagi-pagi tu, subuh untuk kerjakan sembahyang subuh, nak berjalan ke masjid pula, perlu sabar tu. Kalau tak sabar, tarik selimut lagi, ya. Jadi kesabaran kita, ya, kita takut, kita sedia mengkorbankan syahwat tidur kita. Kita bangun, ya, mata-mata untuk Allah dan kita terus menerus dengan amalan-amalan kita yang diperintahkan. Kita perlu kepada kekuatan sabar. Istimewa dalam bab tu lah. Jadi macam contoh, jadi kita nak sembahyang subuh, kan. Sebab dia antara waktu salat yang paling kurang melibatkan jamaah muslimin, ya. Paling kurang. Jadi kita harus cari yang mana lebih kuat, ya. Hafizus salati wa salatul wusta wa qumu lil qanitin Quran. Pelihara kamu akan semua sembahyang dan sembahyang istimewa. Ulama kata istimewa ni sembahyang asar. Untuk Imam Syafi'i, ada yang kata sembahyang istimewa tu sembahyang subuh, ya. Antara pendapat ulama lah, ya. Imam Hanafi mengatakan sembahyang isya, ya, berat. Jadi kita tengoklah, bagi kita adalah sembahyang yang berat. Antara 5 waktu ni mungkin ada satu yang berat bagi kita, subuh lah kot. Ataupun orang kata saya asar ni payah sikit lah Ustaz. Waktu asar ni saya selalu buat lambat, tak boleh buat awal, ya. Mungkin urusan kerja ke, urusan apa-apalah, ya, menyebabkan dia terpaksa, dia tergagah, ya. Dia kena cari jalan, ruang untuk nak tunaikan asar. Ini satu mencabar. Maka asar tu adalah istimewa bagi dia. Faham? Itu maksud ayat. Salatul wusta. Ini kata ulama tafsir, ya. Baik. Jadi sabar dan mengerjakan taat. Dia tinggi sikit daripada taat, daripada sabar yang pertama tadi. Mengerjakan taat, nak buat ketaatan kepada Allah, ya, kita nak buat benda-benda sunat, ya. Sembahyang sunat, sembahyang tahajud malam, ya. Sembahyang sunat duha, ya. Kita nak puasa sunat, ya. Ini perlu kepada kesabaran. Kita nak infak sabilillah, bersedekah, lagi berat. Kita sabar, kita keluarkan infak dengan penuh kerelaan, keredaan dan dengan penuh kasih sayang, ya. Kita buat macam tu, maka sabar ini diberi pahala tinggi. Dia duduk nombor 2, tinggi. Dia duduk nombor 2, lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Dan sabar yang ketiga, sabar atas bala dengan meninggalkan keluh kesah dan meninggalkan mengaduh-ngaduh. Ini atas bala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Tuhan bagi jadi. Ini kita tak dapat elak, ya. Dan banyaklah yang kita lihat sekarang ni berlaku di mana? Di negara Palestin, ya. Di mana umat Islam, saudara-saudara kita, rakyat Palestin, ya, penduduk Gaza sentiasa diancam dalam ancaman kezaliman Israel, ya. Itu di antara ujian Allah yang paling berat, dan bila kita terima dengan redha dan sabar, maka pahalanya cukup besar. Ini adalah kesabaran yang paling tinggi, ya. Yang tertinggi sekali sabarnya, nilai pahalanya pun, ganjaran pahalanya pun cukup besar. Maka barang siapa sabar atas maksiat
hingga dikembalikan dia dengan baik sabarnya, disurat oleh Allah Ta'ala baginya pahala 300 darjah. Ini yang pertama tadi. Sabar meninggalkan maksiat. Orang yang sabar meninggalkan maksiat, sedia tinggal maksiat, sedia jauhi perkara maksiat tadi ini dengan redha, ya. Maka baginya pahala dikatakan tadi ini 300 darjat. Ya. Dikata antara satu darjat dengan kepada satu darjat itu seperti antara langit dan bumi. Masya-Allah. Besar sungguh pahala dia. Dia punya darjat tu seolah-olah dibandingkan macam, bukan seolah disebahnya. Seumpama antara langit dan bumi. Dan barang siapa sabar atas taat. Taat pula itu nombor 2. Di surat Allah Ta'ala baginya pahala 600 darjat. Antara satu darjat kepada satu darjat itu daripada bawah bumi yang ketujuh hingga ke atas arash. Punya besar. Ya, darjat itu tinggi. Dan barang siapa sabar atas bala. Ini nombor 3 lah. Paling tinggi dia punya lah. Ya. Disuratkan antara Allah Ta'ala baginya pahala 900 darjat. Itu dia. Lagi tinggi. Ya, 900 darjat. Bayangkan satu darjat. Antara satu darjah kepada satu darjah itu daripada bawah bumi yang ketujuh hingga kepada puncak arash 2 kali. Tinggi sangat. Dan sabda Nabi SAW lagi, asyaddukum bala'an al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal atau kama qala. Ya, hadis ini ada riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Cukup masyhur hadis ini lah, ya. Itu saya ingat dia punya periwayat, ya. Hadis ini cukup masyhur, ya. Di mana bala yang terlebih sangat bala daripada kamu itu yakni para anbiya, nabi-nabi. Kemudian turun kepada aulia. Depa ni kena ujian yang cukup berat. Ya, nabi-nabi, rasul-rasul, aulia-aulia ni adalah di antara golongan yang kena uji cukup berat. Dan mereka pun sentiasa ya, bersedia menghadapi ujian Allah. Ada yang sampai mencita-citai ujian Allah. Macam Sayyidina Ali, ya. Tiap-tiap hari dia kena ada bala. Kena satu bala kena kat dia. Kalau tak kena bala dia menangis. Sayyidina Ali. Ya, kenapa Allah tak uji aku hari ini? Itu dia. Sampai tahap tu, ya. Kita nak lari pada ujian, tolak bala. Ya. Allahumma inna a'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatil a'dan, saya baca tadi. Minta berlindung, ya. Daripada bala, daripada tekanan dia, daripada unsur-unsur yang bawa kepada bala, ya. Kita minta lindung. Tapi para wali-wali ni dia tak minta tolak bala. Doa dia tak ada tolak bala. Ya, dia nak bala lagi. Nampak tak? Sampai jadi karamah dia yang ada kena ni masalah apa? Masalah thyroid. Thyroid, ya. Thyroid ni satu penyakit yang cukup berat lah. Sebab dia melibatkan hormon. Tuk orang ni kecil, dia boleh bengkok. Bengkok tu orang panggil apa? Gerondong. Dia bawa berat. Sakit tu, dia bawa berjalan tu, dia goyang tu sakit. Ni ada wali-wali Allah yang kena penyakit tu. Ya. Tu, bila nak semayang, dia boleh buka taruh bawah sebelah. Allahu Akbar. Sampai tahap tu, Tuhan bagi karamah dia. Nampak tak? Bila nak sembahyang tu payah, nak sujud, bila benda tu besar. Nak sujud tak boleh kan? Kerana Allah, Allah Ta'ala bagi karamah ke dia, dia boleh ambil buat keluar, gerondong tu buh sebelah. Allahu Akbar, sembahyang. Dah habis solat semua, ambil buh balik, itu dia. Ini kisah wali-wali lah. Allah Ta'ala tunjuk. Kita buka kisah wali-wali, kita akan jumpa antara wali-wali Allah, ya, yang sampai tahap tu kan. Dia tak mau buang gerondong. Waktu dia boleh rawat, dia boleh minta. Dia ada Allah Ta'ala bagi karamah dekat dia. Dia boleh buang bila-bila masa kan. Tapi tak buang. Nampak? Buka, taruh. Letak sebelah sembahyang dulu. Supaya dia dapat sujud dengan sempurna. Nampak tak? Dapat menyentuh bumi dengan sempurna. Ya. Dah habis solat, bagi salam semua siap. Ambil balik gerondong tu. Pasang balik dia lihat. Tu dia. Ini thyroid. Problem thyroid. Satu sumber hormon yang sangat penting dalam diri kita. Kalau dia lebih pun tak boleh, dia kurang, tak boleh kena imbang. Thyroid, satu penyakit. Faham ya? Nak rawat dia,
Nak rawat dia memang tak ada ubat yang boleh sesuai. Kecuali ini katalah, bila dia berkata minyak kelapa darah. Itu saja. Dia kena main minyak nyok juga. Minyak kelapa darah tu antara yang paling mujarab untuk merawat penyakit tiroid. Kita tak ada pasal pun. Minumlah minyak tu bagus. Minyak kelapa darah ni tak ada pasal pun minum je lah. Dia akan imbang kepada kita punya hormon dalam diri kita. Kita ada 5 sumber hormon dan diri kita tu akan imbang balik. Wallahu a'lam. Kita sentuh sikitlah rawatannya baik. Jadi itu kata Nabi, maknanya yang terlebih kena balak daripada kamu itu yang pertama Nabi-Nabi, yang kedua Aulia-Aulia, yang kemudian seumpama Aulia. Kemudian ikut darjat lah. Sampailah kepada orang awam biasa. Ujian tu. Lagi kukuh iman kita, lagi tinggi iman kita, lagi banyak ujian dan lagi berat ujian. Ingatlah. Lagi dekat kita dengan Allah, lagi banyaklah ujian-ujian yang akan datang. Sebab yang paling dekat dengan Tuhan siapa? Di kalangan manusia ni rasul-rasul. Nabi-nabi, mereka lah yang paling dekat dengan Allah. Sebab tu ujian dia pun berat. Jadi kalau kita lagi dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak ujian akan ditimpa kepada kita. Nampak tak? Sebab dunia ni adalah tempat ujian, bukan tempat kebahagiaan. Itu kena faham hakikatnya. Itu maknanya telah berkata Imam Qushayri, especially dalam ilmu tasawuf, Abul Qasim Al-Qushayri dalam Risalatul Qushayriyah, kitab dia. Nama kitab dia Risalatul Qushayriyah. Dalam ilmu tasawuf ni, kalau kita nak mengaji tasawuf, kita kena rujuk kitab ni sama. Guru-guru yang nak mengajar tasawuf ni, dia kena rujuk kitab ni sama. Sebab kitab ni sebagai kitab induk. Dia mengupas saji segala unsur-unsur dan elemen-elemen yang penting dalam ilmu tasawuf. Maka itu kata Imam Qushayri, Abul Qasim Al-Qushayri dalam Risalatul Qushayriyah kitab dia, tiada tiap-tiap seorang itu ahli bagi bala kerana bala itu bagi aulia. Nampak? Makna kata manusia memang tak mau. Kita tidak mau bala. Kita selalu minta lindung daripada bala musibah. Kita minta. Tapi para wali ini, dia sangat-sangat menunggu ujian dan bala menimpa dia. Dia cukup suka. Kalau ada bala ujian menimpa dia, itu satu rahmat bagi dia. Bukan satu penghinaan baginya, satu rahmat baginya. Dan ada pun segala ajnabi yang lain daripada wali-wali lah. Kita lah, umum, orang awam. Yang bukan wali, kita panggil ajnabi. Itu lain daripada wali-wali Allah. Orang yang bukan hampir dengan darjat wali, maka melampaui daripada mereka itu, lepaskan jalan bagi mereka itu. Dia yang bukan wali-wali ini, kita minta berlindung daripada bala. Tapi wali-wali tidak, dia tidak pernah minta doa berlindung pada bala, tidak. Kalau dia minta berlindung pun, berlindung daripada kesesatan. Pentinglah dah. Sesat pun satu bala juga. Kita kena faham dia minta dilindungkan, ya Allah, jauh aku daripada kesesatan, jauh aku daripada, antaranya doa apa? Kita dah baca lepas hujung sembahyang tahiyat sebelum kita bagi salam. Doa tolak daripada Masihud Dajjal. Ada kan? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih Dajjal. Ini tolak bala. Bala Dajjal itu kena tolak. Yang tidak minta, wali-wali Allah minta. Sebab ini doa Nabi. Kalau tolak daripada penyakit tak? Ya Allah, jauh daripada penyakit, daripada wabak. Yang kita baca kan? Baras, junun, asqam. Kita tak. Dia orang tak minta. Benda-benda itu datang kepada mereka, dia terima sebagai satu rahmat. Rahmat. Allah uji. Maknanya Allah kasih aku. Sebab ada hadis mengatakan, bila Allah uji, bila Allah kasih seorang hamba, itu kata Nabi, apabila Allah kasih seorang hamba, Allah akan uji dia. Confirm. Hadis itu dia orang pakai. Nampak tak? Kalau Allah kasih seorang hamba dia, Allah akan uji orang tu. Tidak. Kalau orang yang Tuhan tak uji, terasa Tuhan tak kasih kat aku. Orang pergi Mekah, buat kerja haji. Ada yang balik mari, cerita Allah, dia kata daripada mula sampai habis. Semua senanglah Tuhan bagi kat aku. Nampaklah. Naik ke terbang, turun tak ada masalah. Pergi cek custom pun lepas. Nampak naik bas pun selamat sampai Ngawai. Dapat pula hotel special. Dulu-dulu cerita ni lah. Baru-baru ni memanglah special dah. Ni tak boleh abang. Hak cerita dulu ni.
kira-kira dalam 30 tahun dulu punya haji lah. Tahun 80-an, awal 90-an. Ya, masih lagi tidak ada kemudahan-kemudahan secara meluas di Mekah. Ya, dapat rumah, ada peti air sampai bawah. Peti kami ada peti air tu. Tu dah, bukan senang. Ada setengah orang macam tu lah. Dia balik cerita semua bagus. Dia punya haji semua bagus. Tak ada daripada kacau, tak ada ganggu apa semua. Daripada awal sampai akhir. Sihat, afiat, tak sakit. Mudah buat kerja. Nampak? Ya? Di mana-mana pun ada hubungan mesra dengan dia. Ini pada kacamata tasawuf. Kacamata tasawuf. Tak bagus. Kerana dia tidak ada ujian. Nampak? Pada kacamata syariat, kita kata bagus, nasihat. Bagus, afiah. Pada kacamata tasawuf, tak bagus. Sebab orang ni tidak diuji oleh Allah. Yang satu puak pula, yang seorang lagi, Allah daripada mula ambil habis hari kita nak naik kapal terbang, naik tangga dia jatuh dari awal-awal, bertabung. Naik kapal terbang dia jatuh tangga. Tu terkeleceh sedikit dia kata, jatuh tangga. Jenuh. Mula-mula dah dia kata. Dah masuk dengan kapal terbang pula dah. Nampak tadi ni pula tu dia. Dia kena pula semput. Turun kapal terbang pula nak berjalan. Macam-macam habis sudah Allah dah uji dia saja. Macam mana hang terima? Semua terima dengan sabar lah dia kata. Nampak Allah uji aku. Ini orang yang Tuhan kasih. Mengikut kacamata tasawuf, inilah hamba Allah yang menjana kemabruran. Nampak tak? Kita kena baca betul. Sebab tu haji ni dia kena secara mana yang Tuhan sebut, ya, dalam ujian. Kita buat haji ni dalam keadaan susah, keadaan ujian, ya, di mana kita akan berjalan daripada semua arah dengan menunggang unta-unta yang kuat. Nampak? Maksudnya jauh perjalanan, lambat perjalanan, ya, dan tidak ada kemudahan-kemudahan. Ini di antaranya yang disebut Allah awal-awal lagi dah, ya. Maknanya kita itu sebagai contoh lah, ya. Baik. Kita pun serupalah dalam kehidupan biasa. Macam-macam ujian, ujian keluarga, ujian masyarakat, ya, ujian tanggungjawab, ujian tugas, macam-macam perkara yang datang. Itu artinya Allah menguji kita. Kita terima dengan penuh ketabahan, kesabaran dan memahami bahawa ada hikmah di sebalik itu, maka kita mendapat ganjaran yang tinggi. Kita tergolong hamba-hamba Allah yang dikasihi. Faham ya? Kalau sakit tu tanya Allah, syukur engkau beriku sakit ni, engkau padam dosa aku. Ya. Sebab wa nanuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Di mana? Surah Sajdah sebab tiap-tiap Jumaat depannya ayat. Ya. Allah uji kita dengan azab yang kecil sebelum azab yang besar di akhirat. Ayat tu bunyi macam tu. Nampak? Allah menguji kamu, ya. Menguji mereka, kata Allah. Orang yang beriman ini di dunia Tuhan uji dengan azab yang kecil. Sementara di akhirat pula dia akan diuji dengan azab yang besar. Nampak tak? Itu dia. Ya. Sekurang-kurang azab, bukan neraka ya. Sekurang-kurang azab, yang pertama dia dalam kubur. Kemudian naik sikit meningkat di mahsyar. Semua orang kena. Ya, azab kubur semua orang kena. Tak boleh lari. Nampak tak? Tinggal lagi ringan dengan berat. Azab kubur ni semua orang kena. Tabarakalladzi kita baca tiap malam kena. Jangan salah faham Pasal apa? Nabi kata seluruh sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni adalah salah seorang daripada orang Yahudi. Dia masuk Islam. Dia masuk beriman dengan Rasulullah. Dan dia sahabat Nabi begitu qarib. Ya, dalam peperangan Ahzab. Habis satu badan dia luka dengan tikaman. Ahzab ni peperangan dengan orang Yahudi. Ya. Tentera mujahidin Islam, para sahabat berjuang berperang dengan 3 golongan Yahudi yang ada di Madinah. Dan masuk dengan Arab-Arab, kafir Arab Quraisy daripada Mekah. Jadi gabung jadi peperangan Ahzab. Kita minta doa kunut nazilah ada masuk Ahzab. Ya. Itu artinya. Jadi maknanya Sa'ad bin Mu'az ni dia kena azab, dia kena ujian yang begitu berat dan perangan, habis luka badan dia. Dia matilah. Lepas tu dia pun mangkat. Maka masuk dalam liang, Nabi tengok dia. Nabi kata apa? Sa'ad sedang dihimpit oleh kubur. Kubur himpit dia. Nampak? Maka tidak boleh lari daripada azab kubur. Nampak? Ya, kalau lari daripada azab kubur, tentulah Sa'ad tak kena himpitan kubur. Sa'ad tu dah cukup soleh dah. Ya, mati dalam syahid.
Tapi kena himpit kubur. Tapi himpit ada dua macam lah. Himpit ada macam. Kena macam lah. Macam azab tapi bukan azab lah. Himpitan kubur yang dikenal oleh Sa'ad tadi, Sa'ad bin Mu'az ni, seperti pelukan seorang ibu kepada seorang anak. Dia sayang anak, dia peluk suruh-suruh. Kadang-kadang tu orang yang kita jumpa, lama kita jumpa sayang peluk kita kan. Dia peluk suruh-suruh. Sampai nak sakit pada baginda, sakit usuk-usuk je. Tapi dia peluk tu bukan peluk apa, bukan peluk benci. Peluk sayang kan. Macam tu lah kubur pun. Dia peluk kita, peluk sayang. Nampak tak? Taklah. Maknanya kata, ya. Taklah kita berselang-seli, tulang rusuk kita apa semua. Tidaklah tu. Sampai pecah patah tulang-tulang tak gitu. Pelukan ini sebagai pelukan sayang. Itu himpit. Itu azab kubur juga tu. Azab kubur yang membawa kepada kemesraan. Maka tu kena. Maka tu saat Nabi kita kalau orang boleh lari pada azab kubur, tentu saat dah terlepas. Tapi saat mengenal azab kubur, iaitu dengan himpitan kubur, maka tiap-tiap manusia akan menghadapi himpitan kubur. Tapi ada dua lah. Satu himpit, macam ibu memeluk kita. Satu himpit lagi, Hulk Hogan, wrestling dulu, ingat lah. Dia kalau peluk seorang tu kira ramah, maknanya boleh patah rusuk. Lepas tu terkulai. Ada dua peluk kan? Faham tu lah. Macam tu lah. Dan kubur Allah, kita minta lah supaya kita dapat pelukan ibu. Jangan dapat pelukan tanah yang boleh menghimpit kita sehingga kita jadi binasa. Dalam soal itu kita mohon perlindungan. Tentang kenal tu kenal juga. Tentang tanya kena tanya juga. Ya, tapi dia tak tanyalah siapa Tuhan kamu. Dia tanya apa abang? Itu aja nah. Kamu akan bertemu dengan kekasih kamu Allah ya. Jadi Allah kirim salam kepada kamu. Itu dia jumpa juga. Bukan nak mari juga ya. Tapi bukan dalam keadaan mungkar wa nakir, tapi bunyi kan basyirun wa nadhirun. Dia tukar nama. Ya, kami datang sebagai basyirun. Ya. Sebagai memberi khabar gembira, nazirun ya, sebagai beri ingat kepada kamu bahawa kamu akan dibangkitkan semula. Kamu tidak seperti pengantin. Satu lagi mari dengan mungkar nakir, man rabbuka. Itu Tuhan tu. Nampaklah. Dia ada dua mahsyar pun serupa juga. Kita pun akan bersama-sama berhimpun di mahsyar. Ada kena himpun sampai 50,000 tahun berdiri. Kita pun kena berdiri juga. Sebab semua manusia akan menghadapi perhimpunan di mahsyar, kita panggil hasyar. Itu satu perkara yang akan berlaku kepada semua manusia. Akan dihimpun di hasyar, di mahsyar. Maka ketika itu, ada yang berdiri, tapi kita yang beriman kepada Allah, ya, orang yang jaga salat, yang sempurna salatnya, dia hanya berdiri sekadar tempoh masa 2 rakaat salat. Kita nak dulu tu. Tang berdiri kena berdiri juga kan? Berdiri juga di mahsyar tu. Tapi dia berdiri, dia diberi Allah kesempatan berdiri hanya sekadar masa 2 rakaat salat. Kemudian dia akan terus ya ke mizan dan seterusnya lah, ke titik as-sirat al-mustaqim dan sebagainya. Ada orang yang dia kena dera, kena berdiri 50,000 tahun. Belum disoal tanya lagi, sudah dihimpun 50,000 tahun. Ini kena azab kan? Tapi yang 2 rakaat pun seolah-olah macam azab jugalah. Itu mahsyar ya. Azab mahsyar kena juga sekurang-kurangnya orang yang beriman ni dia punya dia punya berdiri di situ tidaklah lama nah. Itu di antara yang kita kena faham ya. Itu ada sebut kan fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Al-Quran katakan barang siapa yang terima catatan daripada melalui kanannya tadi ini, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Tak hisap kena juga. Hisap yang ringan, nampak? Nabi bila sampai ayat ni dalam surah Takwir, ya. Surah Insyiqaq, masalah apa? Dalam surah Insyiqaq juz amma Juz amma surah Insyiqaq, dia tengok ayat ni. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu dia. Sedap surah ni ya. Nabi juga suka baca sembahyang subuh. Imam-imam sunat baca di sembahyang subuh. Surah ni ya. Kita pun bawa sembahyang tahajud malam. Bagus ya. Barang siapa yang menerima catatan melalui kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Dia akan kembali kepada
kepada keluarganya dengan hati yang cukup gembira. Convocation. Ya, kerana dia berjaya. Bawa sijil. Jumpa keluarga, oh aku dapat tangan kanan ni. Permit. Boleh masuk syurga. Betul tak? Bila sampai ayat tu Nabi akan baca sembahyang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisapkan aku hisap yang ringan. Nabi sendiri minta. Apalah kita ni patut lebih ya. Sampai ayat ni Nabi akan baca doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisapkan aku dengan hisap yang ringan. Nampak tak? Maknanya tentang hisap kena hisap juga. Tapi dia cuma tengok kita lalu ya, sampai tang checkpoint tu. Dia tengok kita ada gitu, sila jalan terus. Sila. Tak payah buka beg, tak payah tengok apa, hampir terus ya. Itu kita hisapnya ringan. Hisap yang lama tidak, dia korek habis, tanya habis semua. Satu dia punggah beg-beg, dia lempak habis semua barang kita. Ini orang pergi haji dulu kan. Sampai custom checkpoint. Oh Allah, ya Allah, ya Allah. Lu bayang di akhirat macam tu. Lama sangat nak tanya. Sehingga ada di antara, berkatakan Nabi, di antara rasul-rasul yang akan banyak disoal tanya oleh Allah di akhirat itu adalah Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman. Walaupun dia rasul, tak buat salah pun. Nampak? Dia akan dihisap di akhirat dengan banyak pemeriksaan dan juga scamming yang akan dibuat di atasnya. Kerana dia banyak, daripada segi harta pun dia antara yang paling terkaya, dia antara ilmu dia paling alim, ya. Jawatan dia pula sebagai rasul, ya, dan dia juga sebagai raja. Nampak tak, ya? Lima pangkat ada kat dia. Maka tu dia kena tanya. Maka tu Nabi mengatakan, rasul yang pengambil masuk syurga. Rasul yang pengambil masuk syurga, Nabi Allah Sulaiman AS. Banyak kena tanya, ya. Ya, orang-orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Nampak? Itu antaranya. Orang miskin. Ya, miskin yang soleh lah. Ya. Masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Silakan. Masuk waktu dah. Masuk waktu ya. Silakan muazzin mengumandangkan azan. Silakan. Ya Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Sambung ya. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berkehendak ia akan bawa berkahwin dengan perempuan yang elok. Riwayat ni sebenarnya menyebut Nabi mengkhabarkan kepada sahabat ada satu Nabi, bukan dia. Itu yang sebenarnya ya. Kita kena faham jauh sikit hadis. Jadi bukan Nabi SAW tak, ya. Nabi tak pernah tanya orang pun nak nikah perempuan tu. Minta pendapat sahabat tak. Rasulullah ya. Sehingga sahabat isteri Nabi pun tak tahu bila Nabi berkahwin. Nah. Sebab Nabi ini ada satu khusus pada Rasulullah. Dia kalau nak nikah, dia tak payah cari wali. Perempuan yang nikah tu tak payah ada wali, nampak tak? Ya. Itu Nabi kita SAW. Dia belum nikah dengan perempuan mana dia kendaki. Dan tak payah ada saksi. Nampak tak? Tak perlu ada saksi, tak perlu ada wali. Dia sendiri menjadi saksi, dia sendiri menjadi wali. Dia menikah perempuan tu. Nampak tak? Maka isteri-isteri Nabi pun tak tahu mana-mana satu di antara mereka itu ya. Tak tahu dia nak Nabi. Contohnya Safiyah. Nabi pernah cakap dengan Safiyah. Rupanya Nabi dah kahwin dengan Safiyah dah. Nampak ke Aisyah? Aisyah kata tu perempuan mana tu? Nampak? Ya. Safiyah ni pula satu perempuan yang kurus kering, melengkung lah. Bila mai jumpa Nabi, cakap di rumah Nabi. Boleh masuk jumpa Nabi semua. Mak dia kata tentu isteri dah. Perempuan biasa mana boleh masuk bilik dah. Ha? Aisyah pun ngedap tengok. Gelak-gelak Aisyah kata apa? Kurus kering perempuan tu lah. Nabi kata hang tarik balik cakap. Sudah lah. Lah. Sebenarnya kamu telah mengumpat. Mana baru Nabi abang? Dia isteri aku menikah dia. Nampak? Maknanya Rasulullah ni satu khususan Nabi ni, Nabi dia boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi. Dia sendiri boleh akad diri dia, boleh sebut diri dia sebagai aku nak kahwin dengan kamu. Puan tu sebut kata saya sudi terima, bukan dia kata aku dengan ini, menerima kamu sebagai isteri. Habis. Nampak tak? Rasulullah boleh macam tu. Dan tak ada had. Nabi belum nikah banyak mana.
Itu kelebihan yang kita tengok dalam Nurul Zulam kitab Syarah Aqidatul Awam, ada sebut dalam kitab secara langsung. Baik. Sekarang kita sambung hadis ni lah. Riwayat daripada Nabi SAW bahawasanya berkendak ia akan bawa berkahwin dengan perempuan yang elok. Maknanya kita ada satu Nabi. Nabi yang khabar kita, ada satu Nabi, dia nak kahwin dengan perempuan yang elok. Nampak tak? Nah. Dia tanya lah dekat sahabat-sahabat dia, Nabi ni. Aku nak kahwin dengan perempuan tu elok, cantik. Maka dia kata orang baginya bahawa perempuan itu tiada mengenal sakit ia. Maka berpaling ia daripadanya. Nampak tak? Yang ni meninggal ia daripada berkahwin dengan dia. Orang habaq kat Nabi tu, perempuan tu tak pernah sakit. Nampak tak? Kita patutnya mau begitu lah. Dapat isteri yang tak sakit lah. Ni dah. Bila dikatakan kepada Nabi tu, Nabi tersebut, perempuan tu memang elok. Tapi dia tak pernah sakit pun. Sepanjang hidup dia tak pernah sakit. Tu ke? Kalau tak sakit aku tak mau. Nabi tu tak mau nikah. Nampak tak? Ya? Tak mau nikah. Pasal perempuan tu tak sakit. Maknanya perempuan itu tidak kena ujian Allah. Faham? Bila tak kena ujian Allah, tentulah dia tidak tergolong dalam kumpulan orang dikasihi oleh Allah. Tengok, jangan sampai tahap tu kan? Makanya kata, dan hikayat bahawasanya Ammar bin Yasir, sahabat besar Nabi ini, berkahwin ia akan perempuan yang tidak sakit sekali-kali. Dia ni dah kahwin pula satu perempuan. Perempuan itu tak sakit langsung. Dalam semasa masa yang dia berkahwin dengan perempuan itu, dalam tempoh masa yang dia bersama dengan perempuan itu, tak pernah perempuan itu sakit. Ini Ammar bin Yasir. Ya. Maka dia mentalak akan perempuan itu. Tak mau. Itu dia. Pelik tak? Nah. Kita rasa lagu pelik lagi. Awak dia lagu tu lah. Kita cari yang tak sakit. Yang sakit kita nak pening kepala. Allah dia ni hari-hari kena pergi klinik lah, kena pergi sana pergi sini. Kita jenuh duduk semua kan. Tapi bagi mereka ni, ya Allah, wali-wali Allah yang taraf wali awliya, nabi-nabi. Dia nak perempuan yang sakit, kena ujian. Cantik kan? Itu kita nak faham. Jelas kan? Ini daripada kitab yang kita baca ni. Bukan satu soal kontroversi. Ada kitab yang sebut dan ada dalil. Baik. Maka jika dikata orang bahawasanya membesarkan pahala mereka itu tiada terhenti yang terjatuh demikian bala sakit dengan mereka itu, kerana harus bahawa Allah Ta'ala membesarkan pahala mereka itu dengan ketiadaan demikian itu. Kalau orang kata ada, ini Allah tak angkat pahala dia pahala. Bukan. Bukan kerana itu. Kerana mereka lebih ma'rifah, tinggi ma'rifah mereka kepada Allah. Mereka kenal. Ya? Mereka kenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah. Maka itu dia orang tahu. Pekerjaan Allah macam tu lah, berdasarkan apa tu Nabi istihar siap pada umatnya. Allah apabila mengasihi seorang hamba, maka Allah akan uji hamba itu. Habis lah. Kita terima dengan tu. Faham tak? Ya? Orang yang Tuhan uji, Tuhan kasih. Isteri aku sentiasa sakit. Tuhan uji dia. Maknanya Tuhan kasih isteri aku ni. Maka dia bersama dengan isteri yang dikasihi oleh Allah. Okay? Itu yang paling penting. Kita dikira salihah saja. Kita duk baca pada sudut salihah, rupanya masuk dalam salihah. Isteri yang boleh sabar, boleh terima ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga satu di antara ciri-ciri salihah. Nampak tak? Yang mana menjadi sebagai idaman orang-orang yang sampai makrifahnya tinggi kepada Allah, antaranya mereka Nabi-Nabi Rasul-Rasul dan wali-wali Allah. Dan gulungan-gulungan yang arifin, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham, kita tahu lah rahsia tu. Jadi maka itu, kalau macam itu Tuhan buat apa? Pasal apa Tuhan suka hamba-hamba dia bila dia sayang hamba tu dia uji? Ya. Kenapa? Ini kita tak boleh jawab. Itu hikmah yang hanya tersimpan. Maka itu jawab dia, la yus'alu amma yaf'alun. Tiada ditanya kepada barang yang berbuat dia. Apa Tuhan buat, kita jangan tanya. Pasal apa? Sebab Tuhan saja yang tahu rahsia. Ya, kenapa Allah buat itu dan ini? Kenapa Allah sakitkan itu dan ini? Kenapa Allah suka memuji orang-orang yang dia sayang? Ini adalah rahsia ketuhanan yang kita tak tahu. Nampak? Ya. Hanya kita boleh terima macam tadilah kita lihat kalau di Palestin sekarang ni kan, ya. Allah boleh musnahkan Israel, tentera Israel itu seperti Allah memusnahkan tentera Ahzab. Hanya Tuhan tak angin pasiak. Hantar angin pasiak, ribut pasiak, habis mereka semua bercamuk. Dia angkat habis semua. Ya. Kekalahan tentera musuh, kafirin yang berperang, yang berjuang berperang dengan Nabi, dan perang Ahzab itu dimusnahkan dengan
angin ribut, masih dia panggil ahzab, ya. Ya. Jadi kita Allah boleh buat macam tu. Sejarah kan Tuhan jadikan banjir di Israel. Itu ujian kecil tu, ya. Tapi dia tak sedap lagi kan. Allah hantar ayat. Allah boleh buat macam-macam. Tentera Allah ni banyak. Bukan nanti kata nak kena ada, ya, tank, nak kena jet fighter apa semua, tak payah, ya. Allah boleh hantar angin, ya, boleh hantar api, boleh hantar udara, macam-macam ayat. Semua tu adalah tentera-tentera Allah. Antaranya macam burung ababil, ya, tentera gajah, Tuhan hantar burung ababil, ya, musnahkan. Di samping itu Allah musnahkan langsung, ya, Abrahah dengan gajah dia hanya dengan mengirim nyamuk. Nyamuk. Demikian juga saya pernah sebut dah bagaimana akhir zaman nanti akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Akan pecah benteng, satu dinding besar raksasa yang dibina oleh Zulkarnain, ya, 1800 tahun yang dulu. 1800 tahun yang dulu. Ya, tembok itu dibina. Ya. Tembok itu akan pecah. Bila pecah tembok itu akan keluar, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Makhluk ni dia makan batu, dia makan besi, dia makan tembaga. Masya Allah. Habis macam mana nak musnah dia? Dia sendiri makan besi. Macam mana nak musnah dia? Habis satu dunia dia akan jelajah. Sampai ke tempat kita ni pun, Taman Selassie pun dia akan sampai. Nah, mengikut hadis, seluruh bumi akan penuhi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mana juga dia jumpa, apa yang dia jumpa semua dia akan binasakan. Pasal tu habislah, nah. Mana-mana dia jumpa, apa-apa juga dia jumpa, dia akan musnahkan. Itu jenis makhluk yang cukup hebat. Tapi Allah musnahkan mereka. Hatta ketika itu Nabi Isa bin Maryam sudah dimangkatkan awal. Artinya Nabi Musa pun tak boleh lawan dia. Ya, kekuatan dia begitu luar biasa makhluk ni. Tapi Allah musnahkan mereka dengan apa? Hanya dengan nyamuk. Allah hantar nyamuk. Ya. Hanya kirim nyamuk, habis mati bertaburan seluruh bumi. Nampak? Bangkai dia pun nak buang di mana? Nak tanam pun tak boleh, nak korek kubur pun tak boleh. Allah hantar pula burung. Satu jenis burung. Dulu burung ababil ni satu jenis burung, tak sebut nama dia. Jenis burung tu akan merata habis makan. Burung tu pula mampu boleh makan dia kuat. Lebih kuat daripada lagi lah. Ya, ini antara kehebatan yang ada ini. Sebab Nabi Allah Nuh AS bila buat bahtera 3 tingkat. Ya, Fulka is the third, lebih kata kita third generation container, macam tu lah. Ya. 10 kali besar daripada third generation container. Al-Quran sebut sebagai fulka. Wasna'ul fulka bi'ayunina. Al-Quran kata, hendaklah kamu bina fulka dengan mata kami, dengan pengawasan kami, dengan arahan kami. Ya. Nabi Nuh pun buat kapal berapa besar. Umat Nabi Nuh besar-besar. Nabi Nuh sendiri pun 50 kaki. Bukan 6-7 kaki ni orang. 60 kaki. 50 kaki punya besar. Jadi kalau 50 kaki, kapal kena besar lah. Masjid ni pun kecil lagi, ya. Bayang tengok. Maka tingkat yang pertama, saya nak bak ni, burung, kelebihan burung. Tingkat yang pertama, binatang-binatang biasa. Semua binatang, pasang-pasang. Tingkat yang kedua, manusia, 84 orang. 80 orang besar lah. Tingkat yang ketiga, burung, margastua. Khas untuk burung. Istimewa burung. Burung istimewa. Makhluk tu, binatang tu hidup dalam syurga. Sekarang pun ada dah dalam syurga siap. Ya, sudah ada burung-burung berterbangan. Ya. Wali-wali, di mana para burung syuhada yang mati terbunuh secara syahid, di mana mereka ruh mereka akan disimpan dalam tembolok burung hijau dalam syurga. Tuhan Nabi apa? Ya, dia duduk dalam tembolok burung hijau dalam syurga. Siapa? Golongan syuhada yang mati dalam peperangan syahid. Tidak kelebihannya. Maknanya burung dah ada siap. Binatang ni ada dalam syurga. Burung. Binatang lain tak ada. Singa, harimau pun tak ada. Ayam itik pun tak ada. Cuma satu binatang, burung. Maknanya kelebihan binatang burung ni Tuhan cipta jadi, ya. Sampai disebut dalam cerita Nabi Allah Sulaiman kan, burung hudhud. Jadi Rasul membawa utusan, ya, Nabi Allah Sulaiman kepada mana-mana negara. Itu dia bawakan tadi. Sambung insya-Allah. Baik.
Maka dia kata musannif sini, dan lagi jauh sakit dan menyakiti makhluk itu dengan ikhtiarnya, dengan adilnya. Ya, Tuhan timpakan sakit itu adalah dengan ikhtiar Allah, pilihan Allah. Bukan Tuhan itu ada ikhtiar macam kita. Ya, ikhtiar ni artinya dengan pilihan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Quran katakan, kami yang menciptakan kamu, kami pilih apa yang kamu patut terima, apa yang tidak patut terima. Nampak? Kami pilih kamu nak jadi apa. Itu artinya ikhtiar. Kerana Allah bernama, antara satu bernama Allah, Mukhtar. Al-Mukhtar. Kan? 99 nama. Ada nama tu kan? Bukan 99 nama, ada nama Al-Mukhtar. Mukhtar tu artinya orang yang, pada nama adat kita kata tadi ni, yang berikhtiar, yang memilih. Dan Tuhan bagi kat kita. Ya, naluri itu Tuhan bagi kita rasa. Ada ikhtiar kat kita. Tak ada ikhtiar, kita tak boleh bina kehidupan. Ya? Kita tak boleh menjalankan kehidupan kita. Tanpa ikhtiar tak boleh. 5 perkara, ingat, jangan lupa. 5 perkara ni Tuhan akan tanya pada kita. Pertama, Allah bagi akal. Ya. Kedua, dia bagi apa? Ikhtiar. Ketiga, dia bagi apa? Was-was. Keempat, dia bagi apa? Idrak. Kehendak dia. Ya. Kelima, dia bagi apa? Apa yang kelima? Ya. Kasab. Tenaga. Kasab ni satu tenaga yang tersembunyi, yang kita tak nampak. Nampak? Ini 5 perkara ni adalah merupakan insting, naluri yang Tuhan bagi. Kita guna 5 ni lah untuk jalan kehidupan kita. Maka besok kalau kita salah, Tuhan nak tanya 5 ni, aku bagi akal yang boleh benar. Macam kita kata, akal yang boleh betul lah. Kita tanya kan, orang buat kerja silap, salah. Ya? Kedua, ikhtiar. Pasal apa? Tak pilih elok-elok. Ya? Kita banyak pilihan. Ya? Lidah kamu adalah sebelah rasa. Lidah sendiri Tuhan bagi sebelah rasa. Maknanya kita kena ada ikhtiar lah. Nak pilih nak makan apa? Nampak? Aku sakit mulut, nak makan apa? Aku sakit perut, nak makan apa? Lidah kita ada sebelah rasa. Sebelah rasa. Ya? Makhluk yang paling banyak rasa manusia, lidahnya. Ya? Jadi pada rasa itu kita ada ikhtiar. Masuk makan sekali dalam satu restoran. Tapi makanan lain tak sama kan? Dia ni makan pedas, dia ni makan lebih masin, dia ni makan manis, dia ni tak dia makan manis, kena makan korang. Tak. Dia tak. Kenapa? Kerana kita ada ikhtiar. Nampak? Yang ketiga, Tuhan bagi was-was. Was-was supaya kita lebih bercuriga dan kita lebih berhati-hati. Ya, alert. Ya. Apa yang kita akan hadapi kan? Jadi maknanya kita ada satu insting yang kuat. Tidak was-was, hari ni cerah, okeylah. Aku pergi dengan motor masjid. Nampak? Was-was tadi nampak cerah, okeylah, tak hujan kot. Sedangkan sekarang musim hujan, contohlah. Sekarang musim hujan, ya. Bila-bila boleh hujan. Tapi kita tengok cuaca keadaan cerah elok, dan atas was-was kita tadi ni, insya-Allah tak hujan kot dah. So aku pergi dengan motor, senang. Tengok pula gelap sikit, mungkin nak hujan, kita pergi kereta pula, nampak? Kan ada was-was. Kalau tak ada was-was, jadi lembu. Nampak tak? Duduk di padang, duduk di mana, hujan panas, kena dia, tak kata apa. Tak pernah habaq kat tuan dia pernah lari pergi di mana-mana. Nak menyorok duduk bawah pokok, tak ada. Hujan duduk tangtu lah. Lembu betul Nabi tak makan lembu. Tapi kita makan lembu lah. Nabi tak pernah makan lembu tau. Tak ada tu lagi lembu Nabi nak makan. Nabi makan kambing. Betul nah. Okey. Ada sebab nah. Baik. Dan yang kita faham, 5 tadi kita habaq je lah untuk kita faham. Dan masuk kepada idrak, kehendak. Kita kena ada satu kehendak yang kuat. Kalau tak ada kehendak, kita tak akan buat. Kehendak manusia lah boleh kampuh laut. Ya? Kehendak manusia boleh ubah, boleh pindah gunung. Sebab kita ada kehendak. Kehendak kita lain daripada kehendak makhluk yang lain. Tidak ada kehendak begitu kuat yang Tuhan bagi pada kita. Sifat idrak. Ya? Kehendak. Dan akhir sekali, kita ada kasb. Kita ada satu tenaga dalam yang cukup kuat. Tenaga ni dia perlu kepada 3 lagi. Itu masalah ruh lah. Ini kita masuk sikit lah. Ilmu tasawuf lagi. Tenaga kita, kasab tadi, dia perlu kepada 3. Pertama, kena ada hidayah. Tak ada hidayah, usaha tu takkan elok. Dia tak. Kedua, dia kena ada ilham. Penting ya. Dia kena ada ilham. Pertama, dia kena ada, makna kata, satu hidayah, hidayatul akal. Tuhan kena bagi hidayah tu kat dia. Hidayah tu penting sangat.
Hidayah ada 5. Hidayatul akal yang paling kita guna banyak sekali, ya. Hidayah ilmu, hidayah amal lain, ya. Hidayah akal. Itu paling penting. Kena ada hidayah tu. Tuhan akan bagi hidayah, akal maknanya dia akan buka jalan bagi kita nampak. Usaha tu elok ke tak? Kemudian kita ada yang tengah. Dia bagi ilham, ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-Quran katakan, demi nafsu disempurnakan di mana diilhamkan kepadanya ketakwaan dan kedurjanaan, ya. Tuhan dah bagi jalan, ya kan? Kemudian yang ketiga, kita perlu kepada ainayah. Ya. Kita pegang satu benda, kita nak banding, kita boleh agak jauh mana? Short path, orang nak banding kan? Ya. Dia kena ada inayah tu. Kalau tak ada inayah, dia tak akan berani masuk. Dia tahu tenaga dia ada tenaga dia fikir, tenaga ni aku boleh baling short path ni, bola besi ni, berapa jarak jauh dan aku akan menang pertandingan ini. Itu perlu kepada inayah. Inayah ni kita boleh nampak, kita boleh imagine, ya. Kalau kita baling benda tu dengan tenaga kita, kekuatan kita, benda tu akan pergi jauh mana. Nampak tak? Macam kita nak kereta lah kan. Perhati tengok, aku nak pergi sekian tempat, perlu minyak berapa banyak. Ya? Kita perlu mungkin 20 liter minyak kita perlu. Itu kalau tak kena inayah. Kalau tak ada inayah, kita tak tahu nak buat apa. Pakai bawa kereta kan. Ya? Betul mati dengan jalan. Maka kita perlu inayah dulu. Oh, kita ni nak pergi jauh ni kan, kena ada minyak. Itu kita perlu inayah. 3 ni kita perlu, baru kasab itu berjalan dengan baik. Faham? Ini sedikit ilmu yang kita kena tahu daripada segi, dia panggil sebagai kawaidul tauhid dia panggil. Ilmu ni kita kena mengaji juga lah. Satu bab asing, ya. Baik, sambung. Dan setengah lagi katanya, ya, setengah daripada faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita supaya kita ketahui akan dia seperti barang kita ketahui akan hukum sujud sahwi. Nabi tu lupa kan? Macam manusia lah. Nabi lupa. Rakaat ya. Pernah sembahyang 2 rakaat, Zuhur. Nabi bagi salam. Terus Nabi berjalan keluar. Zuhur 2 rakaat. Tahiyat awal, Nabi kata tahiyat akhir, Nabi bagi salam. Tapi Nabi tak jalan jauh lah, jalan dekat. Duduk sandar dekat satu pokok, satu tongkol kayu tu, Nabi tak tahan. Sahabat tengok awal, hari ni turun wahyi baru pula kan, Zuhur kena potong jadi 2. Nampak tak? Itu asalnya kita tadi ni sembahyang kasar mari tu. Bukan dalil sembahyang kasar ni, ya. Akan datang satu lagi syariat Nabi, iaitu kasar sembahyang. Awal-awal tak ada kasar sembahyang lagi. Nak jadi kata ada kasar sembahyang, ya, maka Nabi pernah dilupakan Allah, sembahyang Zuhur jadi 2. Nampak? Tapi itu bukan dalil kasar. Jangan kata pula, oh itu dalil kasar, tak betul. Dalil kasar ada hadis dia sendiri. Tapi itu sebagai mercu awal. Nampak tak? Ya? Sebagai tanda-tanda kata akan berlaku satu syariat dan syariat Nabi, iaitu sembahyang Zuhur dan Asar dan Isya boleh jadikan 2 rakaat. Sebab Nabi pernah buat benda tu dengan lupa. Nampak? Faham ya? Boleh faham ya? Tapi dia bukan dalil kasar. Jangan salah faham pula. Nanti orang tengok, ni benda ni kita masuk dalam rangkaian ini kita kena faham lah ya. Dia manusia, orang dengar kata, Ustaz Hasan tak betul ni. Dia kata kasar dalil dan Nabi lupa sembahyang. Bukan. Ya. Itu sebagai mercu awal, tanda-tanda akan berlaku. Ya. Macam Umar lah kan. Walaupun dia memang menentang Nabi, tapi ketika saudara dia nak berhijrah, dua-dua saudara adik dia sendiri nak berhijrah keluar, sepatutnya pada dasar, pada akal kita kata Umar akan halang mereka berhijrah hijrah. Tapi Umar kata apa? Selamat berjalan. Selamat dalam perjalanan. Dia boleh kata, terkejut adik dia. Dia ingat abang ni nak sepak dah. Rupanya abang dia kata, kamu nak pergi mana? Dia kata, kami akan hijrah. Hijrah, selamat jalan. Itu dia. Makna kata tanda-tanda dia akan masuk Islam. Nampak tak? Itu contoh lah. Nak faham yang kita maksud yang cakap ni. Jadi bila Nabi pernah lupa 2 rakaat tu, memberi erti bahawa sembahyang asar, sembahyang Zuhur juga satu ketika akan jadi 2 rakaat. Dengan cara mana? Cara qasar. Nampak ya? Nampak dia punya hubung kait tu. Baik, sambung. Macam itulah kita ambil kira. Jadi Nabi pernah lupa. Kalau Nabi tak lupa, umat lupa. Kalau jadi kat kita nak buat macam mana? Ya, maka tu kata musannif,
Ya, ketahui akan hukum sahwi dalam sembahyang daripada lupa penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya dan betapa menunaikan sembahyang di dalam ketakutan, syiddatul khauf. Ya, pernah Nabi tinggal sembahyang subuh. Sahabat-sahabat tinggal sembahyang subuh sebab dalam peperangan. Dalam peperangan ya peperangan Nabi kena tinggal sembahyang. Sebab masa itu belum turun lagi syariat sembahyang dalam peperangan. Belum turun lagi. Dia panggil syiddatul khauf. Salat syiddatul khauf, sembahyang dalam peperangan belum datang lagi. Ya. Jadi apabila belum datang lagi, Nabi tak tahu buat apa, tinggal sembahyang. Maka itu Allah turunkan sebagai syariat kepada Nabi, iaitu adanya sembahyang dalam peperangan. Macam mana cara dia tak sama lalu sembahyang biasa. Jamaah boleh buat sembahyang jamaah, tapi ada kaedah dia yang tersendiri. Itu panggil syiddatul khauf. Dan dalam kesakitan diperbuat Nabi Muhammad dan tiada dikatakan bahawasanya demikian itu hasil perkataan Nabi. Artinya, maka tidak faedah pada jatuh demikian itu arat dengan mereka itu kerana bahawasanya kita kata bermula dilalah fi'al itu terlebih kuat daripada dilalah qaul. Apa maksud dia? Ya, dalil sunnah Nabi ni dengan perbuatan lebih kuat daripada perkataan. Ya, ada sunnah Nabi ni ada 3. Pertama sunnah dia panggil sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Segala perbuatan Nabi itu jadi ikutan kita. Ya, macam mana Nabi sembahyang, macam mana Nabi Nabi bergerak dalam perjalanan, bagaimana Nabi tidur dan itu dan ini, ya. Itu dipanggil sunnah fi'liyah. Ya. Aku tengok Nabi makan lagu ni. Aku tengok Nabi berjalan lagu ni. Aku tengok Nabi tidur lagu ni. Dia tengok perbuatan Nabi. Itu dipanggil sunnah fi'liyah. Kedua sunnah qauliyah, perkataan. Ini Nabi tak buat, Nabi cakap. Nampak? Contohnya Nabi ajak sahabat dia sembahyang tasbih. Nabi tak sembahyang. Tak pernah nampak Nabi sembahyang tasbih. Isteri pun tak kata, isteri Nabi pun tak kata, ya. Kami tengok Nabi sembahyang tasbih. Tapi Nabi suruh sahabat dia buat. Hendaklah kamu berdiri, kamu kena baca lagu ni, baca tasbih 10 kali, nampak Nabi abang. Kamu rukuk baca tasbih 10 kali, sebab tu ada ulama mengatakan sembahyang tasbih ni tak wujud. Sembahyang tasbih ni tak wujud. Nampak tak? Sebab Nabi tak buat. Nabi sendiri tak buat, dia suruh sahabat buat. Tengok dalam hadis-hadis, dalam kitab, dalam Sunan At-Tirmizi, ya. Sembahyang tasbih yang ditengok Nabi, hanya Nabi ucap. Buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni. Nampak? Tapi Nabi tak, Nabi sendiri tak buat. Jadi supaya tuan-tuan, dia panggil sunnah qauliyah. Ya. Begitu kan? Begitu juga sunnah mengancam. Sunnah mengancam. Bukan Nabi buat lagi. Kiranya kalau ada orang boleh ganti tempat aku, Nabi kita ganti engkau sebagai imam sembahyang, aku akan kumpul kayu api, akan pergi bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Nampak? Nabi tak buat lagi, kan? Itu sunnah qauliyah dia panggil. Makna kata pada hukum boleh bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Tapi Nabi tak buat. Tapi oleh kerana tidak ada perbuatan, maka tidak dilakukanlah. Dia masuk dalam sunnah yang hanya mengancam. Ya, dia panggil hadis-hadis terghib. Terhib atau terghib. Itu buat hadis pula. Kita kena faham begitulah, kena mengaji begitulah. Ketiga, sunnah taqririyah, hanya dengan izin, hanya dengan diam Nabi pun dah jadi sunnah. Jadi ikutan. Ya Rasulullah, bolehkah kami buat mimbar kepada Tuan? Tuan baca khutbah rendah kami tak nampak. Boleh tak kami bina satu mimbar supaya Tuan berdiri tinggi kami nampak? Nabi tak kata apa, Nabi tak kata buatlah. Nabi tak kata apa. Nabi sengak diam. Diam Nabi itu merupakan suatu keizinan, merupakan satu takrir, jadi sunnah. Sahabat buat mimbar, patut kita buat mimbar. Nampak? Itu sunnah takriyah, ya. Itu di antaranya pecahan tu. Kemudian sunnah tu pula semua yang 3 ni dia pecah lagi pula. Ada lagi sunnah lagi. Sunnah tarkiyah dia panggil. Sunnah tarkiyah ni Nabi tak buat. Contohnya sahabat Nabi Khalid bin Walid bawa 2 ekor dhab, ya. Kidal padang pasir, bukan biawak yang kita biawak. Dia ingat biawak tak sedap. Kidal padang pasir. Gigi seri, bukan gigi runcing. Gigi seri. Dia dah pesiang elok dah. Dia memainkan Nabi Rasulullah, nak bagi Nabi makan. Nampak? Nabi kata, Tok nenek aku tak pernah makan. Nabi tak kata, dia tak mau. Nabi kata, Tok nenek aku tak pernah makan benda ni. Mana kami tak biasalah. Nampak? Tengok cara Nabi nak tolak. Begitu tu ayat. Itu dia panggil sunnah tarkiyah, sunnah meninggalkan. Tapi meninggalkan, makna kita makan tak salah sebab Nabi tak larang. Nampak tak? Ya? Itu sunnah tarkiyah dia panggil. Jadi sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah,
sunnah takririyah, sunnah tarkiyah. Itu bab sunnah kita mengaji hadis tu. Ya. Kemudian dalam semua itu pula dia pecah dua pula. Sunnah syar'iyah, satu lagi sunnah ghairu syar'iyah. Satu sunnah yang disyariat, satu sunnah yang tidak disyariatkan. Banyak yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan dua aja. Akidah, ibadah. Itu sunnah syar'iyah dia panggil. Ibadah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti yang kamu tengok aku sembahyang. Itu sunnah syar'iyah, syarak suruh kena ikut betul-betul macam Nabi buat. Nampak tak? Betul tak? Contoh, ajak anak-anak kamu berenang, ajak anak-anak kamu memanah, ajak anak-anak kamu naik kuda. Itu pun sunnah juga. Sunnah ghairu yang tidak disyariatkan. Nampak tak? Sekarang kita tak ajak naik kuda lah. Nampak? Kita ajak naik kereta. Je, faham tak? Nah, ya, nak perang besok, kita pakai kereta tank lah. Tak pakai unta lagi, tak pakai kuda. Ya. Dulu kena pakai panah, sekarang pakai M16. Nampak tak? Ajak anak-anak kamu cara nak menembak. Tapi tak ada. Itu sunnah ghairu syari', sunnah yang tidak syariatkan. Nampak tak? Faham? Ya? Kemudian sikit kita sentuh lah supaya tuan-tuan faham sikit. Banyak maknanya, sebab tak langsung dia ambil kira. Dia makanya Rasulullah buat sembahyang tadi dalam keadaan sakit dan Nabi pernah sembahyang di mana Rasulullah dalamnya betapa menunaikan salat di dalam ketakutan dan kesakitan yang perbuatan Nabi Muhammad SAW dan tiada dikatakan bahawa demikian itu hasil perkataan Nabi. Artinya maka tiada faedah pada jatuh demikian itu arat dengan mereka itu kerana bahawasanya kata Nabi bermula dilalah fi'li lebih kuat daripada dilalah qaul. Maknanya sunnah perbuatan lebih kuat daripada sunnah perkataan. Yang mana antara dua hadis kita nak pakai, kita pakai sunnah perbuatan lebih diutamakan, lebih kuat daripada sunnah perkataan. Ya, macam ambil wuduk. Kalau kita bercakap dengan mulut ya, itu jadi sunnah perkataan. Tapi Nabi buat, kami tengok Nabi buat ambil wuduk lagu mana. Itu hadis itu lebih utama daripada hadis yang hanya bercakap. Nak ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu kaki. Itu perkataan. Tapi ada satu lagi sunnah, kami tengok Nabi buat wuduk sembahyang. Yang mana kita nak pakai hadis? Kita pakai hadis perbuatan lebih daripada hadis perkataan. Hadis perbuatan lebih kuat daripada hadis perkataan. Ini maksud dia tadi. Ya. Dia kata tadi ini, dilalah fi'il lebih kuat daripada dilalah qaul. Kerana bahawasanya terkadang mi'tikad mukallaf dengan perbuatan mereka itu bahawasanya tak mudahkan bagi kita. InsyaAllah kita sambung lagi bab ni. Ya. Pada akan datang, saya akan ambil balik pada muka surat 212 di bawah. Kita bawa dia punya huraian lebih lanjut. Ya. InsyaAllah. Aku qauli hadza. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Ini ada